Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fahmi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Yang bahagia Profesor Dr. Yahya bin Mansur untuk selaras pada program ini. Ustaz Kamarudin Adam untuk pengarahkan Jawatan Mufti Negeri Perak, barisan urus dia Puai Baka, seterusnya tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi pada malam ini kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin lipat perkenan rahmat dan kasih sayang Allah masih lagi berikan kesempatan waktu dan masa kepada kita ketika ini untuk kita terus berada di Dewan ini bagi meneruskan sensitif ataupun agenda khusus kita untuk kita melihat slot yang kedua pada malam ini. Terlebih dahulu bagi mendapat keberkatan, rahmat, hidayah, petunjuk dan pertolongan daripada Allah SWT, sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Terima kasih tuan-tuan dan puan sekalian kerana masih dapat menepati masa untuk kita teruskan agenda kita pada malam ini yang dijadualkan jam 8 malam sehingga jam 9.30 malam. InsyaAllah saya cuba berhenti pada jam 9.30 ataupun seawal yang bolehlah, tak lebih 9.30. Lebih 9.30 tuan-tuan kadangan masa dah cukup kan? Okey, InsyaAllah di mana yang disebutkan kepada tuan-tuan siang tadi bahawa malam ini kita nak sambung lagi untuk membicarakan berkaitan dengan Muhammad Al-Fatih ini. Petang tadi kita dah mengenali susuk tubuh beliau, siapakah Muhammad Al-Fatih itu, kenapa Muhammad Al-Fatih, kenapa 1453, kenapa susuk tubuh itu yang kita bicarakan, yang kita bincangkan, yang kita jadikan ikon. So kita dah sebut pada petang tadi. So pada malam ini kita cuba lihat sedikit lagi apakah perkara-perkara yang boleh kita pelajari ataupun ibrah yang boleh kita ambil daripada kisah Sultan Muhammad Al-Fatih ini ataupun Muhammad Al-Fatih ini. Maka sudah tentulah untuk kita nak mengambil apakah ibrah ataupun penghayatannya, peringatannya, pesanannya, maka saya nak fokuskan pada malam ini untuk kita melihat kepada wasiat yang telah pun disebut oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang ditinggalkan untuk kita renungi bersama dan kita sesuaikan dengan kehidupan kita, sesuaikan dengan masa yang ada pada zaman ini, dengan gerak kerja kita yang ada pada zaman ini, insya-Allah. Baik. So, untuk mencontohi Al-Fatih ini, maka kita akan mulakan dengan melihat kepada 7 formula untuk pembangunan Al-Fatih itu sendiri. 7 formula yang digarapkan, yang dinukilkan kepada kita, yang dikeluarkan untuk kita renungi dan untuk kita fahami. 7 formula penggunaan Al-Fatih itu adalah merupakan satu formula yang diterapkan oleh Sultan Murad kedua. Kita dah tahu petang tadi Sultan Murad kedua itu ialah ayahda kepada
Sultan Al-Fatih ataupun Sultan Muhammad kedua. Dalam melahirkan pemimpin iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, dalam membangun dan melahirkan generasi yang berwibawa. Itulah sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pasukan. Daripada apa yang kita lihat hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di awal-awal slide kita pada petang tadi. Jadi petang tadi kita dah sebut juga bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih itu ataupun Al-Fatih ini dia tidak jadi dengan sendirinya sebegitu rupa. Kehebatannya, keterserlahannya, kejayaannya bukan jadi dengan sendirinya ataupun secara kebetulan-kebetulan, tidak. Tetapi dia dipersiapkan, dirancang, disusun strategi ke atas dirinya oleh ayahandanya, itu Sultan Murad itu sendiri. Sebab apa? Sebab dia nak bangunkan jiwa anak muda Al-Fatih itu sendiri. Okey. Formula yang pertama disebut ialah wawasan ummati. Wawasan ummati. Apa dia wawasan ummati ini? Iaitulah untuk kita nak menanamkan cita-cita untuk umat Islam di dalam diri setiap individu. Maknanya cita-cita yang perlu kita tanamkan dalam diri kita bukan untuk kita, tetapi apa yang kita nak tanamkan dalam diri kita itu ialah cita-cita untuk umat. Untuk umat, untuk Islam, untuk masa hadapan Islam, untuk generasi yang mendatang. Ini formula yang pertama. Maknanya umat ini yang diguna pakai umat di bahasa Turki lah, digunakan untuk kita satu ummah. We are one ummah. Kita satu umat, kita satu ummah. Walau di mana duduk, walau di mana kita berada, setiap orang Muslim itu adalah bersaudara. Tak kira lah apa keturunan bangsanya, sama ada dia daripada bangsa apa Cina ke, India ke, orang putih ke, Arab ke, semua. Tapi bila sebut Muslim itu adalah bersaudara. Jadi ini wawasan yang dikendaki ataupun formula yang perlu ditanamkan. Sebab itu kalau kita tengok Turki, dia tidak hanya menjaga rakyatnya sahaja. Dia sangat peka dengan Islam di tempat yang lain. Dia peka, maknanya dia akan hulurkan bantuan. Dia hantar ke Rohingya, dia hantar ke Syria. Dia bantu sebab mereka juga adalah saudara. Semangat umat itu ada, maknanya perlu dibantu kepada yang susah. Kepada yang susah itu perlu dibantu, perlu ditolong. Sebab itu kalau kita tengok video yang kedua saya tunjuk tadi itu ialah pusat pendidikan anak-anak yatim Syria. Dikeluarkan dalam TV Turki itu. Pusat pendidikan anak-anak yatim Syria yang kerajaan Turki berikan sebidang tanah untuk dibangunkan pusat itu tadi. Kemudian ditempatkan anak-anak yatim Syria sebagai tempat pelindungan untuk mereka meneruskan hidup dan pembelajaran. Sebab dia rasa bertanggungjawab. Sifat tadi ada rasa. Di situ juga tak jauh daripada kawasan itu, kerajaan Turki telah menempatkan satu kawasan yang agak luas. Erdogan tempatkan satu kawasan yang agak luas di tanah Turki itu, dengan menempatkan hampir 20,000 orang pelarian, ataupun mereka tak panggil pelarian, mereka panggil muhajirin. Dia tak benarkan panggil pelarian. Erdogan di Turki dia tak benarkan untuk panggil pelarian. Mereka itu adalah muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Sebab itulah beliau menyantuni, menghargai. Itu ditempatkan di satu kawasan
Mereka duduk di situ, disediakan tempat tinggal yang diuruskan oleh sebuah NGO yang namanya AFAD. Itu dilanggarkan kontena 2 tingkat. Jadi macam rumah 2 tingkat lah, satu atas satu bawah. Disiapkan sekolah di situ, disiapkan shopping kompleks di situ. Itu apa shopping kompleks? Ada kedai-kedai untuk beli barang di situ. Dan mereka bebas untuk keluar mencari rezeki. Tempat mereka dikawal oleh tentera Turki. Kami masuk, itu pun memang dikawal, di-follow sekali dengan mesin gun itu untuk melawat tempat penempatan Syria yang menjadi muhajirin kepada Turki itu pada keadaan disediakan. Sebab semangat umat kita ni, we are one ummah, kita satu umat. Baik juga kita tengok di Rohingya dan sebagainya, dia hantar isteri dia pergi ke orang. Masa saya berkunjung dulu, semalam tu dia bawa saya untuk pergi ke ceramah malam tu di Turki. Dia bertanya, Ustaz cakap apa? Saya pun tak mengerti bahasa Turki, tapi ialah dia cakap Melayu, dia translate lah. Right. Dia ceramah kepada pelajar-pelajar antarabangsa yang ada di Turki. Satu soalan ditanya oleh seorang pelajar antarabangsa pada malam itu. Tanya dengan saya, dia kata, Tuan, kita nak tanya satu soalan, dia kata. Negara Tuan dengan negara Rohingya, dia kata, Arakan, kami rasa kamu lebih dekat. Kami rasa kamu lebih dekat dengan Arakan itu. Betul ke? Betul lah. Maka kita nak nafikan pula. Berbanding dengan Turki, dia kata. Berbanding dengan kami. Tapi kami dah pergi hantar bantuan. Apakah negara kamu juga sudah pergi untuk hantar bantuan, dia tanya. Itu soalan dia tanya. Begitu anak buahnya itu ataupun anak-anak mudanya tadi ni ditanam dengan semangat ummati yang kita sebut tadi ni. We are one ummah, kita satu umat. Jadi tak ada, oh ini taklah negara orang, tak kena-mengena dengan kita. Kita Malaysia lah. Tak. Jadi itulah tujuan. Kita lihat kenapa apartheid tadi memperluaskan peluasan penaklukan jajahannya itu, penaklukannya tadi. Baik. Ini formula yang pertama. Mana kita kena tanamkan cita-cita dalam diri kita, dalam diri umat Islam ini, bahawa kita adalah satu umat. Okey, formula yang kedua, nama yang terpuji. Ini juga boleh kita ambil pengajarannya, ibrahnya, ataupun kita mulakan dengan kita meletakkan nama-nama yang mulia, nama-nama yang baik, nama-nama yang mempunyai wawasan masa hadapan. Tak kisahlah dalam apa-apa kita nak buat program ke, kita nak buat apa-apa aktiviti, apa sahaja. Maknanya kita meletakkan dengan satu wawasan untuk kebaikan umat itu sendiri. Jadi nama yang terpuji, nama yang mulia, nama yang baik. Macam Jumaat Fatih lah. Dulu macam-macam nama mula nak diberi, saya sebut tadi. Ada yang cadangkan Masjid Saidina Abu Bakar, Masjid Saidina Umar, Masjid apa, macam-macam lagi lah nama-nama sahabat. Cuma kita tukar sikit, keluar sikit daripada kotak, kita kata kita kena bubuh nama baru, tak boleh pakai nama tu dah. Sebab kita ada wawasan yang jauh, kita ada target yang jauh, dan kita ada matlamat. Kita bukan setakat nak suka-suka bubuh nama, tapi kita nak nama, kita membawa satu nama besar, nak bawa satu nama besar untuk wawasan kehidupan itu sendiri. Formula yang ketiga ialah pendidikan adab. Apa dia? Pendidikan adab ini iaitulah memupuk adab mulia
terhadap Allah Subhanahu Wa Taala maknanya mentaati perintah dan meninggalkan larangannya. Maknanya kita perlu untuk bina umat ini, kita perlu bina satu kumpulan dalam kumpulan itu sendiri dengan adab akhlak yang baik, yang mulia. Itulah sentiasa mentaati segala yang diperintahkan oleh Allah dan kita meninggalkan segala yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga terhadap Rasul dengan mengikut sunnahnya, terhadap ibu bapa taat dan hormat, terhadap guru ikut ajaran dan juga orang lain. Pendek kata, kita ada hubungan yang kita sebut hablum minallah wa hablum minan nas. Dua ini mesti dijaga dengan baik, mesti diuruskan dengan baik, mesti dipelihara dengan baik. Sama ada hubungan itu hubungan kita dengan Allah yang kita sebut hablum minallah, kemudian disambung dengan wa hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Tak beradab kita kalau beradab dengan manusia, tapi dengan Allah kita tak beradab. Tak beradab kita beradab dengan Allah, tapi dengan manusia kita tak beradab. Maknanya dua hubungan tadi itu mesti dipelihara. Formula yang keempat itulah menghayati Al-Quran. So kita tengok bagaimana Sultan Murad II ini mendidik anaknya itu ataupun Sultan Muhammad Fatih itu supaya menghayati Al-Quran. Maknanya Al-Quran itu mesti sentiasa ditalaki, dipahami ataupun dihayati, diikuti. Sultan Murad telah mendidik anaknya melalui guru ulama yang dipanggil untuk mengajar anaknya, mengajar Sultan Muhammad Al-Fatih itu. Jadi dia mendidik anak jadi dengan ilmu Al-Quran itu. Ilmu Al-Quran itu sendiri. Maknanya bukan hanya sekadar membaca, tetapi menghayati Al-Quran sebagai panduan hidup. Kita baca juga setahun, kadang-kadang 2-3 kali kita khatam Al-Quran. Bulan puasa dah tentu sekali, pada malam 27 dah khatam ramai-ramai. Tetapi kita tak pernah nak mentadabur dan kita tak pernah mengkaji apa yang dikehendaki oleh Al-Quran melalui apa yang Allah rakamkan di dalam kitab suci tersebut. Okey, yang kelima, kekuatan mendirikan solat tahajud. Ini juga di antara yang ada yang diamalkan oleh Sultan Muhammad Fatih itu. Itulah sentiasa menjaga dirinya, menguatkan rohaninya, jiwanya dengan ibadah yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dapat jelas kita lihat dalam yang kita sebut petang tadi, dalam ketika dia nak mencari siapakah dan nanti untuk menjadi imam untuk solat Jumaat, ketika telah mendapat kemenangan menaklukki Konstantinopel itu. Jadi tujuannya, kekuatan untuk solat tahajud itu, mendirikan solat tahajud itu ialah untuk kita nak bina dalaman, membina jiwa kita, rohani kita, dengan kita meletakkan kebergantungan kita sepenuhnya kepada Allah melalui pengabdian dan tahajud kita, pendekatan kita dekatkan diri kita penting untuk nak selesaikan masalah dan sebagainya, solve problem dan sebagainya. Dalam kita berusaha nak mencapai sesuatu target matlamat dan sebagainya, tak cukup hanya dengan usaha yang kita buat melalui fizikal kita saja. Kita perlu sertai dengan pendekatan kita, permohonan kita, doa kita,
bergantung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rahsia kemenangan. Sultan Muhammad Fatih itu sendiri kita lihat. Jadi itu formula. Dan kenapa Sultan Muhammad Fatih itu berjaya? Jadi dia bukan hanya setakat merancang strateginya yang baik, bukan menyusun strateginya, segi kemahiran untuk berperang dan sebagainya, tapi dalam waktu yang sama dia tetap tidak lupa untuk mendapatkan keredaan Allah, pertolongan Allah melalui tahajud yang didirikan, yang dibangunkan. Formula yang keenam itu penguasaan ilmu strategi. Lain daripada pendekatannya dengan kerohanian tadi, maka formula yang keenam ini iaitu menguasai ilmu kontemporari mengikut kehendak zaman, seperti ilmu nuklear, teknologi tinggi, ekonomi dan lain-lain. Ini formula yang keenam yang ada, yang dilaksanakan, yang guna pakai oleh Sultan Muhammad Fatih itu, sehingga dia dapat mencapai matlamat yang dituju, matlamat untuk menakluki Konstantinopel itu, mencapai kejayaan itu. Jadi dia juga menggunakan ilmu-ilmu dunia ini, ilmu dunia ini dengan ilmu-ilmu moden, sesuai dengan zamannya ketika itu. Kalau kita tengok petang tadi, bahawa kita tengok strategi yang digunakan sahabat itu, dia mencipta meriam yang mendahului zaman. Yang mendahului zaman, maknanya tak ada lagi, orang pun tak sangka boleh ada meriam yang sebegitu. Jadi kalau pergi bolehlah pergi lawat, tengok tempat meriam itu macam mana. Okey, formula yang ketujuh iaitu penguasaan pelbagai bahasa. Juga kita dah sebut petang tadi, dalam menguasai bahasa untuk membina hubungan antara bangsa. Maknanya Sultan Fatih menguasai 6 bahasa. Maknanya dia memang seorang yang sangat cerdik, kita sebut tadi. Dan wajarlah kalau dia dapat menakluki dunia itu. Memang wajar, memang patut, dengan usaha yang dipersiapkan ke atas diri dia untuk menjadi sebaik-baik raja, sebaik-baik pemimpin. Okey, itu ada 7 formula yang diguna oleh Sultan Muhammad Fatih dalam melaksanakan strateginya dalam membina kekuatan ataupun nak mencapai matlamat tujuan dalam usaha yang dilaksanakan itu. Baik, sekarang kita nak lihat apakah wasiat Sultan Muhammad Al-Fatih yang boleh kita ambil, guna pakai, ibrah, pengajaran. Mungkin kita boleh buat sesuai, mungkin sesuai, boleh disesuaikan dalam kehidupan kita, dalam zaman kita dan sebagainya. Maknanya tidak semua yang kita katakan itu dulu, itu zaman berapa ratus tahun dulu. Tak, tapi mungkin boleh disesuaikan. Okey, antara wasiat Sultan Muhammad Fatih ini, katanya diwasiat kepada anak dia, kan, kepada juga kepada generasi selepasnya itu. Sebentar lagi aku akan mati, tetapi aku tidak menyesal, kerana aku telah meninggalkan pengganti seperti dirimu. Maknanya dia sentiasa mengingat mati. Sebenarnya tazkirah yang paling baik untuk diri kita ialah ingat mati, ya. Ingat mati. Itu tazkirah paling baik sekali untuk kita nak mengubah diri kita, untuk nak menginsafi diri kita, untuk kita nak mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya paling baik sekali dengan mengingat mati lah. Sebab tidak ada orang yang hidup kekal atas muka bumi ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup itu pasti akan mati. Dan kita sebut petang tadi, kita akan balik,
kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mati itu bukan penghabisan segala-galanya, bukan penyelesaian segala-galanya, tidak. Mati hanyalah satu proses perpindahan. Satu proses perpindahan daripada alam dunia ini kepada alam akhirat, alam kubur, alam akhirat. Proses perpindahan saja. Dipindahkan kepada dunia. Maknanya adalah perkara-perkara bila kita nak pindah yang kita kena bawa. Yang kita kena bawa. Okey, jadi dia kata tadi sebentar lagi aku akan mati, tetapi aku tidak menyesal kerana aku telah meninggalkan pengganti seperti dirimu. Apa dia yang disebut? Antaranya, jadilah kamu orang yang adil, soleh dan penuh kasih sayang. Jadi dia meninggalkan nasihatnya, dia meninggalkan wasiatnya, dia meninggalkan pesanannya supaya untuk kita terus membina akhlak kita, jiwa kita, diri kita, supaya kita jadi orang yang baik, orang yang adil, orang yang soleh, yang hidup penuh dengan kasih sayang. Itu yang kita sebut umat kita ini. Artinya biawan umat kita adalah satu umat untuk hidup dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, antara wasiatnya, lindungilah seluruh rakyatmu tanpa membeza-bezakan mereka. Maknanya mereka juga ada hak untuk hidup bersama. Mereka juga ada hak untuk sama-sama menikmati kedamaian hidup. Mereka juga ada hak untuk hidup di atas muka bumi Allah ini. Kena disantuni, kena dihormati, kena dilindungi. Tak boleh nak bezakan, oh ini kamu bukan orang Islam, ini orang Islam. Kamu bukan orang Melayu, ini untuk orang Melayu saja. Ini negara orang Melayu, tanah Melayu. Contoh. Kata pula Turki, tak boleh, ini negara kami, untuk orang Turki saja. Tak. Erdogan tidak bersikap begitu. Dia welcome. Ya. Jadi maknanya kita kena memberi hak itu secara adil. Ya. Perlu untuk mereka mendapat hak mereka. Ini yang agak parah kita lihat dalam suasana kempen yang baru ini, kan? Kempen yang baru ini bukan nak campur politik tak, tapi untuk kita ambil pengalaman dan pengajaran, sehingga menimbulkan buruk sangka, pergaduhan, perbalahan, sehingga menimbulkan perkauman dan sebagainya, rasis dan sebagainya. Sebab kita tak faham, kita tak faham. Selama kita tinggal kewasiatnya, kita lindungilah seluruh rakyatmu tanpa membezakan mereka. Yang ketiga, sebarkanlah agama Islam, kerana ini adalah kewajipan pemerintah, pemimpin di muka bumi ini. Ini juga yang dilakukan oleh Sultan Al-Fatih kepada tentera-tenteranya. Bukan setakat nak menang di dalam misi-misi peperangan itu, tetapi juga peluang untuk berdakwah, peluang untuk nak mengajak mereka kepada agama Allah, untuk menyampaikan mesej agama dan juga mesej Islam itu sendiri. Bukan tujuannya, targetnya kita nak menang je. Tidak begitu. Nah itu, bahasanya itu disebut sebarkanlah agama Islam, kerana ini adalah kewajipan pemerintah
pemimpin di atas muka bumi itu. Kalau kita melihat dalam konteks dakwah, dia adalah tanggungjawab semua orang. Semua orang yang akan ditanya nanti. Kita akan ditanya, kita akan disoal nanti, apa dakwah kita, apa seruan kita, apa tanggungjawab kita. Yang saya sebut tadi bahawa Allah jadikan kita atas muka bumi ini dan ada peranannya. Yang ada kuasa dengan kuasanya, yang mampu dengan berkuasa dengan kuasanya, yang tak mampu dengan kuasanya dengan hatinya, dengan apa, itu ada selemah-lemah iman dalam diri kita. Okey, yang keempat, wasiatnya itu perhatikan dahulu urusan agama di atas urusan apapun, dan jangan malas dalam melaksanakan agama. Ini wasiat, nasihat. Mesti tengok agama dulu. Dahulukan urusan agama di atas apa urusan sekalipun. Maknanya, kalau kita nak lihat segi perbandingannya, umpama contoh kita katakan kesibukan kerja kita dengan solat, kewajipan kita. Rajin saja, memang siap, suruh buat apa pun siap. Tapi bila tanya sembahyang tak, dia kata tak ada masa, tak sempat, tak boleh nak buat. Kerja bagus, kan? Maknanya mereka tidak dapat memahami dan membezakan prioriti keutamaan. Cuma yang jadi masalah sekarang ni, kadang-kadang bila dah bagi masa rehat untuk sembahyang, kita buat kerja lain, kan? Lepas tu bila dah masuk time kerja, baru nak pergi sembahyang. Orang cari mana pergi? Solat. Pergi solat, baguslah pergi solat, tapi waktu solat kita tak solat. Itu juga perlu diperbetulkan, kan? Dahulukan urusan agama di atas urusan apapun, dan jangan malas dalam melaksanakan kerja-kerja agama ini. Urusan agama, wasiatnya yang keempat. Wasiatnya yang kelima, jangan mempekerjakan orang-orang yang tidak peduli dengan urusan agama, atau tidak menjauhi dosa besar, dan juga yang mendorong kepada maksiat. Mempekerjakan ini maknanya jangan diambil bekerja lah, jangan pilih, mudah bahasanya begitu, kan? Jangan diberi pekerjaan itu, jangan diberi pekerjaan itu kepada orang-orang yang tidak peduli dengan urusan agama, kerana dia akan merosakkan, bukan merosakkan kerja dan amanah itu, malah tidak diredai dan diberkati Allah. Ini dia pesan. Sebelum dia mati jadi ini, dia tinggalkan wasiat ini pada generasi-generasi di belakang. Yang keenam, hindarilah semua bid'ah yang merosakkan, dan jauhilah orang-orang yang mengajakmu berbuat bid'ah. Rupanya bid'ah ni, perkara bid'ah ni Sultan Fatih dah sebut dulu lagi lah, bukan baru sekarang ni je timbul. Dah berapa ratus tahun dulu Sultan Fatih dah meninggalkan wasiatnya supaya menjauhi perkara-perkara bid'ah, ataupun dia mengajak kita ke arah perkara bid'ah ini. Luaskan wilayah negeri ini dengan jihad, maknanya dengan pengorbanan. Jihad itu pengorbanan lah.
Tapi hari ini kita digembar-gemburkan, kita ditakut-takutkan, kita disalahfahamkan dengan istilah jihad itu. Seolah-olah bila kita sebut jihad itu resis, bila kita sebut jihad itu ISIS, bila kita sebut jihad itu perkara yang bertentangan dengan agama. Jadi kita pun bukan setakat takut nak sebut, takut nak berjihad sekali. Jadi akhirnya kita tak berjihad, tinggallah berjihad. Itu apa sih pesan? Luaskan, sebarkan dakwah, sebarkan agama ini dengan pengorbanan. Perlu buat pengorbanan. Tidak ada satu kejayaan dapat dicapai tanpa ada pengorbanan. Tidak dengan jihad itu. Nak datang ni kalau tak betul-betul buat dengan semangat, dengan jihad yang ada, pengorbanan yang ada dengan jihad yang ada, mungkin tukar untuk sampai. Susah kita nak duduk dalam ni. Tak apa pula duduk benong tengok kan. Tapi sebab ada je rasa pengorbanan tadi, kekuatan itu ada dalam diri kita, maka insyaAllah kita boleh dapat apa yang kita harapkan. Jadi dia pesan, luaskanlah, sampaikanlah agama ini, sampaikanlah Islam itu dengan pengorbanan. Yang ke-8, jagalah harta Baitul Mal agar tidak dihambar-hamburkan. Ini penyelewengan, supaya tidak berlaku penyelewengan. Berhati-hati dengan harta wakaf, hak Allah, hak orang miskin yang berhak untuk menerima, yang diberi amanah untuk dijaga, diuruskan dengan baik. Maknanya tak boleh sewenang-wenang, sesuka hati, terutama dalam perkara-perkara wakaf, perkara-perkara yang menjadi hak kepada orang lain. Diberi peringatan, beri wasiat, jagalah harta Baitul Mal ini agar tidak dihambar-hamburkan, tidak dipermudahkanlah, maknanya tidak dibazirkan, tidak disalahgunakan. Yang ke-9, jangan mengambil harta di kalangan rakyatmu kecuali menurut aturan Islam. Tak boleh ambil harta orang, apatah lagi kalau itu harta rakyat, apatah lagi kalau itu milik rakyat. Yang kita salah guna, yang kita ambil, tak boleh kan? Sebab itu dapat diwasiatkanlah kepada generasi belakang ni, berhati-hati, jangan kamu mengambil harta di kalangan rakyatmu kecuali menurut aturan Islam. Yalah, seperti cukai, seperti zakat, seperti sedekah dan sebagainya. Kemudian Saudara Fatih juga membuat wasiat yang ke-10, katanya bantulah orang miskin yang lemah agar mereka menjadi kuat, dan hormatilah orang yang berhak untuk dihormati. Jadi, kena adil, kena sama rata, kena beri keutamaan prioriti kepada orang yang berhak. Kiralah sama ada haknya itu, kita lihat mungkin kita rasa tidak adil kalau kita beri, tetapi itu memang menjadi haknya, maka kita kena bagi. Adil kepada semua tadi. Bantulah.
Bantulah orang miskin yang lemah agar mereka menjadi kuat, dan hormatilah orang-orang yang berhak untuk dihormati. Yalah. Orang susah, orang miskin, orang asnaf dan sebagainya, ada bahagian-bahagian mereka yang ada pada kita yang kita kena bagi. Jadi hak mereka. Apatah lagi di peringkat mereka yang diberi amanah untuk menjaga dan menguruskannya, sama ada dari pemerintah ataupun mana-mana pihaklah yang diamanahkan. Yang ke-11, ketahuilah bahawa para ulama itu adalah kekuatan bagi sesebuah negeri. Maka hormati dan sokonglah mereka. Jika kamu mendengar ada seseorang ulama di negeri lain, mintalah dia datang kepadamu. Hormatilah dia dengan memberinya harta. Tak pasti begitu mulia sekali yang kita faham tadi ini, sangat menyantuni, sangat menghormati para ulama ini. Jadi pesan kepada generasi yang di belakang ini, katanya untuk kestabilan, kekuatan sesebuah negara itu ataupun negeri itu juga bergantung kepada para ulama ini. Maka hormat dan sokonglah mereka. Ulama ini kita sebut dia berilmu lah. Berilmu, jadi orang-orang yang berilmu. Dia kata kalau kamu dengar ada di negara lain, bukan di negara kamu, di luar daripada negeri kamu. Kita duduk di Malaysia, kita dengar ada di Indonesia, kita dengar ada di Singapura, kita dengar ada di Paris, kita dengar ada di Mesir, kita dengar ada di Qatar dan sebagainya. Jemputlah datang. Kalau dengar ada, kita jemputlah datang. Jemput datang ke negeri kamu. Jika kamu mendengar, video. Solat dulu boleh makan. Minum. Macam mana? Solat dulu. Solat isyak dulu. Sebab kalau kamu dengar ada ulama yang berada di negara lain, dia pesan jemput datang. Dan berilah pertolongan. Rahilah mereka. Minum dulu tak ada lah. Kerana kehadiran mereka itu membawa keberkatan ke dalam negara kamu. Dalam negara. Baik. Kemudian yang oh dia dalam tekan dia hilang remote yang pusat kena pegang remote kan 12 panjang wasiat.
Kata Sultan Fatih dalam wasiatnya yang ke-12 itu, berhati-hatilah terhadap harta dan tentera, dan janganlah kamu tertipu dengan kedua-duanya. Jangan pula kamu mengusir ahli syariat dari pintu istanamu, dan janganlah kamu melakukan sebarang perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Sesungguhnya agama adalah matlamat kita, dan petunjuk Allah adalah jalan hidup kita. Dengan itulah kita meraih kemenangan. Berhati-hati terhadap harta dan tentera, supaya tidak disalahguna. Janganlah kamu tertipu dengan kedua-duanya. Jangan terpedaya, jangan tertipu, terpengaruh, kan? Ataupun menyelewengkannya. Jangan pula kamu mengusir ahli syariah dari pintu istanamu, dan jangan pula kamu melakukan sebarang perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Sesungguhnya agama adalah matlamat kita, dan petunjuk Allah adalah jalan hidup kita. Dengan itulah kita meraih kemenangan. Maknanya dengan keredaan Allah. Kena difikirkan, kena dikaitkan, dihubungkan. Apa sahaja kerja yang kita buat itu kena dihubung kaitkan bahawa kita ada agama, kita ada Allah, kita ada hukum dan peraturan. Yang ke-13, berjuanglah untuk menegakkan agama ini dan muliakanlah pemeluknya. Usaha-usaha dakwah itu perlu diteruskan. Usaha menyampaikan risalah agama itu perlu diteruskan, dan kita muliakanlah setiap mereka yang bersama dengan agama kita itu, ataupun yang telah memeluk agama Islam sendiri. Berjuanglah untuk menegakkan agama. Kita pesan, kena buat kerja, kena berjuang, kena buat kerja, right, untuk agama ini, dan muliakanlah pemeluknya. Dan yang ke-13, yang ke-14, jangan kamu gunakan harta negara untuk bermewah-mewah dan bersenang-senang atau melebihi ukuran hak yang sewajarnya. Sebab itu merupakan salah satu sebab utama datangnya kehancuran, keruntuhan. Jangan kamu gunakan harta negara untuk bermewah-mewah dan bersenang-senang, atau melebihi daripada yang sepatutnya ataupun yang sewajarnya. Sebab itu merupakan salah satu sebab datangnya kehancuran dan kemurkaan Allah di dalam pemerintahan itu. Kalau kita ambillah wasiat-wasiat yang disebutkan oleh Sultan Muhammad Fatih ini, insya-Allah aman hidup kita, sejahtera hidup kita. Kita lihat semua yang diberikan itu, yang ditinggalkan wasiat itu, dan yang dinasihatkan itu. Dan ada 4 lagi yang turut disebutkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau yang pergi ke Turki, kalau anda sampai ke Masjid Muhammad Al-Fatih itu, anda masuk di bahagian hadapan pintu utamanya, lihat di sebelah kiri pintu nak masuk itu ada dinukilkan dengan ukiran 4 nasihat pesanan Sultan Muhammad Fatih tadi dalam meneruskan wakaf Masjid Muhammad Fatih itu, dalam menghidupkan wakaf masjid itu.
untuk dihidupkan, untuk diimarahkan Masjid Mama Al-Fatih itu. Apa yang ditulis, apa yang dilukilkan di pintu masuk itu, kalau kita pergi tengok sebelah kiri di pintu masuk utama tu, ada lukilan itu. Apa katanya? 4 lukilan wasiat Mama Al-Fatih di pintu masuk Masjid Mama Al-Fatih berkaitan wakaf Masjid Al-Fatih sendiri. Masjid wakaf itu. Dan dia bukan masjid saja, di kawasan itu juga dia ada kompleks ilmu madrasah yang jadi wakaf untuk orang datang belajar, mendapatkan kefahaman ilmu dalam persekitaran kawasan Masjid Al-Fatih itu. Masjid Al-Fatih itu. Yang inilah yang cuba nak dilakukan di Masjid Al-Fatih kat Taman Jati. Kita nak cuba jadikan persekitaran Masjid Al-Fatih itu sebuah pusat untuk mengembangkan ilmu, kebajikan dan sebagainya. Sampai kepada 5 pasal yang akan menelan kos 70 juta. Tak tahu bila boleh jadi. Kan? Tak sempat, tak tidak. Kan? Kita nak cuba nak mengambil aura ini. Baru ni bila PM datang, ini bukan cerita politik, bukan ada kaitan dengan politik, tak. Cuma saya nak ceritakan bila PM datang solat di Masjid Al-Fatih sehari sebelum hari pengambilan calon itu. Saya tunjuk, saya brief dengan dia, ini kompleks yang akan dibina, yang akan dibangunkan. Ada fasa 1 dah selesai, masjid itu sendiri, kompleks Mama Al-Fatih ini. Fasa 2 nanti akan dibangunkan sebuah pusat dialisis untuk kebajikan ahli-ahli karya dan juga umat Islam mendapatkan rawatan, dan juga ada bilik kaunseling, bilik mesyuarat dan sebagainya, bilik pejabat beliau. Itu fasa 2. Fasa 3 nanti kita ada bangunan 4 tingkat yang kita rancangkan sebagai pusat latihan Imam Khatib. Saya sebut dengan Datuk Seri, dia turut tersentak. Dia kata ini konsep Turki, dia kata. Dia kata betul Datuk Seri, memang kita ambil konsep Turki untuk kita nak bangunkan sebuah kawasan kompleks Al-Fatih ini. Oh, tak apa, nanti kita cakap apa, dia kata saya nak angkarkan itu. Kata dia lah, ingat nak bagi duit. Maksudnya saya pun tak minta, alah-alah kan, pun tak minta pun. Pulang itu soal apa, urusan negara. Jadi saya nak sebut di sini apa yang dia tulis di pintu masuk tadi ini. 10 orang orang hafizul Quran hendaklah ditugaskan untuk membaca Al-Quran pada setiap hari Jumaat sebelum solat Jumaat. Maknanya dia nak menghidupkan, nak mengimarahkan masjid yang menjadi wakaf itu. Mana dihidupkan dengan majlis ilmu, majlis Al-Quran dan sebagainya. Setiap hari nak kena ada 10 orang hafizul Quran ini ditugaskan untuk membaca Al-Quran pada setiap hari Jumaat sebelum solat Jumaat. Kalau kita nak buatkan masjid kita sini, tak tahulah boleh ke tidak. Habis marah dia tengok 5 orang je. Right. Tak apalah, kalau sampai masanya semua orang dah faham, bukan mustahil untuk kita laksanakan. Kita dah tak faham, macam-macam jadi. Okey, yang kedua dia sebut dalam nukilan itu 20 orang soleh hendaklah ditugaskan untuk mengkhatamkan Al-Quran setiap hari selepas solat subuh. Setiap hari selepas solat subuh dia nak ada 20 orang soleh, orang baik, orang alim ini
untuk ditugaskan untuk mengkhatam Al-Quran ini. Baca sampai khatam setiap hari selepas solat subuh. Lepas tu ada lagi setengah-setengah masjid kita tengok di Turki itu dia masih laksanakan. Tapi dia solat subuh dia terus menghidupkan Al-Quran, baca sampai habis, kemudian dia terus buat makan percuma. Makan percuma pun kalau berat yang beli tak pun dia buatlah gaji dengan roti, cicah makan habis balik ya, tapi dia nak menghidupkan. Kemudian yang ketiga, 20 orang soleh ditugaskan untuk membaca 70,000 kalimat tauhid setiap hari selepas solat subuh. Maknanya berzikir 20 orang soleh ditugaskan untuk membaca 70,000 kalimat tauhid setiap hari selepas solat subuh. Tengoklah, alim ta'alim sultan Al-Fatih ni, tinggi mana ilmu yang ada pada diri. Baik-baik raja, sebaik pemimpin tadi. Yang keempat nukilan hidup. Yang keempat katanya 10 orang hendaklah ditugaskan untuk membaca 10,000 selawat ke atas Nabi SAW selepas solat subuh. Kena cari 10 orang tugasnya untuk habiskan 10,000 kali berselawat sejak lepas solat subuh di Masjid Al-Fatih itu. Ini masa zaman dia. Sekarang wallahualam sama ada masih diamalkan ataupun tak ada. Dengan proses yang dilalui beberapa kali di pertukaran sistem pemerintahan yang kita lihat dan sebut tadi, selepas Gamal Ataturk yang merosakkan habis sistem khilafah Utsmaniyah, sistem Islam itu. Baiklah tuan-tuan, saya nak rumuskan daripada apa yang telah kita bincangkan daripada petang tadi sampailah ke saat ini. Apa yang dapat kita rumuskan? Yang pertama, Sultan Mahmud Al-Fatih telah meninggalkan wasiat yang menggambarkan dengan jelas jalan hidup, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diyakini. Maknanya Sultan Al-Fatih apa yang telah ditinggalkannya itu melalui wasiat yang digambarkan itu, wasiat yang ditulis itu, wasiat yang dinyatakan itu, jelaslah kepada kita bahawa ada prinsip dalam kehidupannya, ada prinsip di dalam pemerintahannya, ada prinsip di dalam dakwahnya, ada prinsip di dalam pentadbirannya. Kena ada prinsip. Maknanya kalau untuk jadi pemimpin ini, kita kena ada prinsip. Tak kira lah sama ada di peringkat besar ataupun kecil, organisasi dan sebagainya, kita kena ada prinsip bila kita nak rancang. Sebab waktu kita kena meneruskan prinsip yang telah kita sendiri aturkan. Kena ada prinsip. Seperti itu untuk menggambarkan jalan hidup yang jelas, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang beliau yakini, yang dia beristihad dengan apa yang dia putuskan. Yang kedua, dapat juga kita rumuskan daripada apa yang telah kita bincangkan daripada petang tadi, sampailah kita melihat pada wasiat yang ditulis di Sultan Mahmud Al-Fatih itu, di antaranya sifat kepimpinan Mahmud Al-Fatih yang paling penting ialah berhati teguh. Sifat yang perlu ada
sifat yang perlu kita bina dalam kita nak merubah, dalam kita nak mencapai matlamat, tujuan dan sebagainya. Maknanya kena ada kekuatan mental kita, keteguhan hati kita, jiwa kita, berani. Sifat yang kena ada pada pemimpin, kena berani. Kalau tak berani, main dia orang. Cerdas, sudah pasti. Cerdik. Dan mesti bertekad kuat. Maksudnya kena ada kekuatan sejak ketegasan tadi. Tak mudah. Datanglah apa pun cabaran, datanglah apa pun penawaran, datanglah apa pun ugutan, maka kita ada prinsip, ketegasan kita ada. Itu pemimpin yang baik. Sama juga dalam kita bekerja, dalam pasukan kita, dalam kerja kita, kejayaan kita. Datanglah apa-apa tawaran pun, kalau yang salah tetap dilihat sebagai salah. Sebab kita ada prinsip. Mana kita tidak tewas dengan akal kita ataupun dengan nafsu kita. Mana kita kena ada kekuatan. Tak timbullah soal rasuah, soal salah guna kuasa, soal penyelewengan dan sebagainya. Adil dan tidak terlena oleh kemampuan diri. Jumlah tentera yang banyak, memiliki wilayah kekuasaan yang luas, ikhlas serta berilmu. Ini digambarkan daripada apa yang dipesankan oleh Wak Fatih tadi. Itulah kita tengok prinsip yang ada pada dirinya, yang dipesan pada generasi-generasi di belakangnya. Sebab itu pemerintahan Sultan Osmaniyah ini, Pakatan Osmaniyah Turki itu dapat bertahan lama. Sultan Al-Fatih ialah Sultan yang ke-7, Khalifah yang ke-7, dapat bertahan sampai ke-34, silap saya begitu, barulah jatuh. Kemudian yang ketiga, ada dua orang ulama yang dianggap sangat berpengaruh terhadap Muhammad Al-Fatih, iaitu Muhammad bin Hamzah, yang juga dikenali sebagai Samsuddin, dan Ahmad Al-Qurani. Ini ulama yang sentiasa berdamping dengan dia, dan dia sentiasa berdamping. Macam istana sekarang lah, raja-raja kita kan ada penasihat agama. Kan di istana ada penasihat agamanya. Dalam ketanggaran kita ada seat untuk agamanya. Ada bukti sebagai penasihat agama kepada sultan, kepada negara, kepada kerajaan dan sebagainya. Memang keluar itu. Maknanya Sultan Fatih ini sangat menyantuni, menghormati ulama ini, sehingga diambil, ditugaskan untuk memberikan nasihat dan bimbingan, dan juga untuk membuat keputusan. Kita sebut tadi, untuk buat keputusan. Maksud dalam peperangan, bila dalam proses peperangan itu nak serang ke tak serang ke, boleh ke tak boleh ke, kan? Maka dirujuk dulu kepada ulama. Kemudian yang keempatnya bolehlah dirumuskan sebagai di antara kejayaan Sultan Muhammad II ini atau Sultan Muhammad Fatih itu, yang paling besar ialah kejayaannya menakluki Konstantinopel. Penaklukan ini mempunyai kesan yang besar terhadap dunia Islam maupun Eropah. Itulah perluasan 3/4 dunia ini beratus tahun dalam zaman Khilafah Osmaniyah itu dikekalkan, dapat dikekalkan dengan sistemnya tadi. Dan yang kelima, ternyata Empayar Osmaniyah terus gemilang selepas ketiadaan Muhammad Al-Fatih, dan wasiat beliau penting kepada pengganti.
tinggal begitu saja. Taklah kamu yang nak teruskan lepas ini. Kamu yang nak ambil alih lepas ni pada kamu lah. Kan? Aku dah becek, aku dah keluar dah, aku dah kena tukar. Pandai kamu lah cari macam mana nak buat baru. Tak, tapi dia ada sikap bertanggungjawab untuk membantu dan mempermudahkan, membimbing untuk mempertahankan sikap. Ternyata upaya semuanya terus gemilang selepas ketiadaan Mama Al-Fatih, dan wasiat beliau penting pada penggantinya. Boleh tak kita apply? Kalau kita tengok pada wasiat-wasiat yang disebutkan oleh Mama Al-Fatih itu, boleh tak kalau kita nak apply dalam kehidupan kita, dalam organisasi kita, dalam kerja kita zaman ini? Relevan tak relevan? Relevan. Padahal dia buat itu bukan baru semalam, bukan baru tahun sudah, bukan 2 tahun sudah, bukan 20 tahun sudah. Lama dah. Tapi tetap relevan sampailah. Malah kita lihat ada di kalangan setengah-setengah pemimpin yang cuba untuk mendalami, menghayati dan melaksanakannya, mempraktiskannya, menjiwai. Alhamdulillah. Okey. Kemudian semua wasiat itu dapat diteladani dan diwarisi generasi hari ini bagi membawa Malaysia ke arah kegemilangan, membangun negara madani serta mendapat keampunan dan keberkatan ilahi. Mudah-mudahan dengan kita melihat susut tubuh Mama Al-Fatih itu, dengan kita mengenali diri beliau, dengan kita mengenali prinsip yang ada pada beliau, dengan kita melihat pada wasiat-wasiat yang ditinggalkan oleh beliau itu, yang kita sebut sangat relevan kepada kita sehinggalah hari ini. Mudah-mudahan kalau kita semua mengambil ibrah daripada apa yang telah dinukilkan itu, yang telah difahamkan kepada kita, yang telah ditinggal, yang kita menerokai dan menyelaminya, kita yakin insya-Allah satu ketika waktu dan masa nanti kita boleh ubah masyarakat kita, kita boleh pertingkatkan agama kita dan Islam kita. Dan apabila apatah lagi yang dalam tempoh hanya berapa bulan saja lagi yang kita nak masuk kepada fasa 100 tahun umat Islam sudah tidak punya khilafah. Paling kuat tengah berapa bulan sekarang, tak tahu nak ikut apa, nak ikut negara mana, negara mana yang nak jadi petunjuk pemimpin pada umat ini. Mudah-mudahan 2024 ini genaplah 100 tahun itu. Nabi kata akan berlaku satu pengislahan baru buat umat selepas setiap 100 tahun. Lepas setiap 100 tahun. So kita doakanlah, mudah-mudahan kita dapat merubah hidup kita, masa depan anak-anak kita dan generasi kita selepas ini, insya-Allah. Dan yang keenamnya, dapatlah kita ambil ibrahnya situ, pengajaran. Sebuah kisah benar berkenaan persiapan melahirkan pemimpin yang dicatatkan dengan baik oleh sejarawan berkenaan kehidupan Sultan Muhammad Fatih dan kemudiannya Penawan Konstantinopel. Maknanya kisah ini bukanlah kisah dongeng, bukan hikayat 1001 malam, tetapi kisah ini adalah kisah benar yang dinukilkan, yang menjadi keagungan satu ketika dulu kepada seluruh umat Islam di dunia ini. Ini yang kita sebut jadilah, adakah kejayaan Sultan Muhammad Fatih itu satu kebetulan ataupun perancangan? Seperti ini sebenarnya kita sebut tadi bahawa kejayaan Sultan Muhammad Fatih itu tidak berlaku secara kebetulan, tetapi ialah melalui persiapan
untuk dipersiapkan dia sebantuk menjadi seorang pemenang. Setelah generasi sebelumnya berjuang mengorbankan diri syahid di hadapan Timur Palestin itu. Termasuklah Abu Ayyub Al-Ansari kita sebut tadi ini yang juga telah berkorban wafat dalam misi peperangan untuk nak bebaskan Konstantinopel ini. Dan syahid yang ribuan ramai pahlawan itu telah menjadi satu motivasi, semangat dan jabatan kemenangan kepada Sultan Al-Fatih itu sendiri. Baik, jadi itulah di antara ini yang kita dah bincanglah pada petang tadi. Mudah-mudahan dari apa yang kita bincangkan ini akan dapat kita ambil ibaratnya, ambil ibrahnya, bentuk masa hadapan kita, sesuaikan dengan diri kita, sesuaikan dengan pasukan kita, sesuaikan dengan keluarga kita, sesuaikan dengan masyarakat kita dan umat itu sendiri. Samping kita tidak lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab doa ini adalah senjata. Nabi sebut doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Bagi orang mukmin. Kita berdoa di samping kita berikhtiar, kita berusaha, kita merancang, kita menyusun, kita beristihad. Maka kita berdoa supaya Allah memudahkan segala urusan kita. Allah mempermudah dan mencapai segala apa yang kita nak capai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.